sebelah boleh lah. Sebelah saja stroke. Ada anak kucing dalam rumah dia. Anak kucing. Tengah anak kucing tu duk main-main, tiba-tiba ada ular masuk dalam rumah. Bila ular tu masuk, dia nampak saja ular tu dengan anak kucing. Yang orang soleh tu pegang tongkat dia, ketuk ular tadi dengan sebelah tangan dia yang masih boleh buka. Dia ketuk ular tadi pun mati. Mak kucing yang tengok rahmatnya orang soleh ni, dia pun angkat tangan doa, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkan penyakit orang soleh ini kerana dia menyelamatkan anakku. Lalu Allah sembuhkan penyakit dia. Sakit tu punca kerana binatang, lega dia pun punca kerana binatang. Jadi kita buat jasa kepada binatang pun bagus. Kita tak tahu, kadang-kadang kita jadi apa-apa ni, kadang-kadang kok semut ke katak ke duk doa kat kita pun tak tahu. Dia jadi kadang kita dapat penyakit, kadang kita buru hara, kadang rezeki kita tersekat. Kadang-kadang punca dia apa? Dosa kita dengan makhluk Allah. Nabi ni rahmat hatta dengan kucing. Nabi pernah kucing duduk di atas sorban dia dan tengah tidur. Nabi tak angkat, tak gerak kucing ni, hatta kucing dia potong sorban dia. Kita nak potong baju kita kalau kucing kita. Tak potong, kita likan kucing tu. Hang duduk pasal apa atas baju kita. Nabi hatta kucing tidur pun dia tak kacau. Itu rahmatnya yang ada pada hati Nabi. Kita nak mencontohi satu persatu tak boleh, tapi kita cuba yang mampu lah kan. Maka tak kala maka tak kala hasillah baginya taubat yang sadiqah, dan selesailah ia daripada aqabahnya, aqabah taubah. Rindulah ia kepada mengerjakan ibadah. Dia pun tiba-tiba main rasa nak buat ibadah, nak berzikir, nak buat apa-apa, supaya mengambil ia di dalamnya, maksudnya memulai di dalam ibadah. Maka menilik ia, maka tiba-tiba kelilingnya beberapa awaiq. Ada benda-benda yang mengkacau pula. Apa awaiq? Yakni yang menegahkan dia, yang mengeliling dengan dia, dan tiap-tiap satu daripadanya menegahkan daripada barang yang ia hendak mengqasadkan daripada ibadah, dengan bagai daripada ibadah yang menegahkan. Jadi ada benda lagi yang menghalang. Dia dah bertaubat, orang yang melazimi bertaubat, kemudian dia mula nak duduk di rumah, nak berzikir, nak puasa, nak solat. Tiba-tiba dia kata, kenapa ada benda-benda yang mengganggu. Dia nak buat ibadah, tersekat. Dia nak buat ibadah, ada orang kacau. Dia nak buat ibadah, mana ada gangguan. Bukan mana kacau, tak begitu. Maksudnya apa? Maksudnya ibadahnya tak lancar. Tengah nak buat ibadah, ada orang ketuk pintu. Nak buat ibadah, tiba-tiba berasa malas. Nak buat ibadah, ada benda-benda dunia, harta-harta yang dia perlu uruskan, rumah dia dan sebagainya. Nak buat ibadah, habis ni aja, habis disko contoh ya. Jadi ada benda yang mengganggu. Kenapa tak boleh ni? Kerana dia berdepan dengan awaiq. Macam mana dia nak bermuamalah dengan awaiq ni? Maka menilik ia, maka tiba-tiba ia ada empat benda yang mengganggu dia di dalam ibadah. Ada 4 perkara. Pertamanya dia kata apa? Pertama, dunia. Sebab apa? Dunia ni memang mengganggu. Setiap harta yang kita ada, maka harta itu bebanan bagi kita. Syaghalatna amwaluna. Harta-harta kami mensibukkan kami. Banyaknya sebab kita tak boleh buat ibadah sebab harta lah. Sebab tu orang-orang soleh ni kebanyakannya memilih untuk tidak ada harta. Bukan kerana mereka tak boleh ada harta, memang mereka tak mau. Para nabi, sebahagian nabi kaya, tapi nabi kita memilih untuk menjadi orang miskin. Dan sebahagian doa nabi doa supaya
hidup sebagai orang miskin. Allahumma ahyini miskinan, kan? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Nabi sendiri minta menjadi orang miskin dan dibangkitkan nanti bersama orang-orang miskin. Nabi tak doa, ya Allah jadikan orang miskin bersama dengan aku, tak. Tapi Nabi kata, ya Allah jadikan aku bersama orang miskin. Sebab apa? Sebab orang yang tak ada harta apa ni, tak ada harta apa ni, dia tak ada bebanan dalam fikiran dia, tak ada hati dia, maka dia boleh ibadah dengan tulus. Kalau kita ada harta, tentu kita akan fikirkan harta kita, kan, walaupun sebatang pen. Kalau kita ada sebatang pen yang kita suka guna, tiba-tiba pen kita hilang itu, cari mana pen, perhatian dia, mana hilang pen aku, siapa ambil main, duk fikir tu saja sampai 15 minit. Mengganggu fokus pada barang yang kecil lah. Sebab itu kita kata, macam mana nak bermuamalah dengan dunia ni, nanti di Aqabah Awaid Imam Ghazali akan detail. Bukan masalah benda tu ada kat kita dah, bukan masalah dunia tu ada kat kita, tapi masalah di hati kita. Di sini yang kita perlu settlekan. Dunia memang kita ada atas dunia ni. Kita memang tak boleh lari daripada dunia. Nak lari kat dunia, nak duduk kat mana? Bulan ke? Duduk matahari, bintang, planet Pluto. Memang tak boleh kita lari daripada dunia. Memang kita bersama dengan dunia. Cuma masalah dia apabila dunia tu masuk sampai dalam hati kita, ini yang mengganggu kita. Di Aqabah Awaid ni, Imam Ghazali cerita tentang dunia dan macam mana kita perlu atasi dunia. Yang keduanya, makhluk. Makhluk pun mengganggu juga. Kebanyakan makhluk ini menyibukkan kita daripada ibadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab mereka tak beribadah, maka mereka pun main kacau kita beribadah. Itu makhluk. Makhluk ni masuklah keluarga kita, masuk keluarga kita, termasuk sahabat-sahabat kita, semua orang yang bersama dengan kita. Jadi Imam Ghazali cerita jalan macam mana kita nak jadi orang yang betul-betul bersihkan hati kepada Allah. Macam mana kita nak bermuamalah dengan mereka, dengan makhluk. Dan yang ketiga, syaitan. Ini maklumlah kita ni dengan syaitan ni, cukup maklum syaitan ni tak ada habis lah. Jin kalau kafir namanya syaitan. Itu kata ulama, sebahagian ulama mengatakan jin ni apabila kafir namanya syaitan. Syaitan ini maknanya jauh daripada rahmat Allah. Sebab dia dah tak dapat rahmat Allah, dia syaitan. Jin ni beranak-beranak tu, dia dah nama mukallaf dah wajib dah mayar dah. Sebab dia tak macam dengan manusia. Manusia ni beranak-beranak kena minum susu dulu, mangkak dulu, jalan pun tak terlatih dulu. Jin dadak dia beranak-beranak, dia berlari dah. Maka dia wajib sembahyang semenjak dia beranak tu. Tapi kalau dia kufur, maka dia namanya syaitan. Apabila dia ni ada kekuatan, jin yang bangsa-bangsa kuat-kuat yang diberi kekuatan untuk melakukan benda-benda yang sukar, maka dia dinamakan marid. Sebut Al-Quran ada kan, syaitan marid, namanya marid. Kalau dia kuat lebih daripada tu, namanya ifrit. Ifrit jin, kita panggil jin afrit. Jin afrit, jin yang paling gagah sekali. Kedua gagah namanya marid. Dan mereka ni golongan jin. Jin ni dia hanya memerlukan beberapa langkah saja. Hanya memerlukan beberapa langkah saja nak keluar daripada Malaysia. Dia sebuah kekuatan manusia dengan jin ni, dia kuat lah. Sebab apa? Sebab kita ni, kita duduk di sangkar yang lemah. Tubuh badan kita ni lemah, tetapi ruh kita kuat. Sebab itu jin dan malaikat Tuhan suruh tunduk. Kenapa? Kerana ada ruh ni di dalam. Dia ada kekuatan yang luar biasa, tetapi dia duduk di satu jasad yang Allah bataskan kekuatannya. Maka kita ni tak kuat selama mana duduk di sini. Nak kuat macam mana? Kita kuatkan rohani kita, maka kita mengalahkan syaitan. Kuatkan dengan amalan dan zikir. Dan salah satunya doa, senjata kita yang paling ampuh.
Kita bila kita angkat tangan baca doa, kita tak rasa apa-apa, tapi jin kat sebelah rasa panas. Atau siapa-siapa baca pun, lagi kuat rohani dia, lagi kuat efek dia. Kalau orang biasa baca, jin pun rasa. Tapi orang yang luar biasa baca, lagi jin rasa. Sebab tu bila Tok Bomoh kalau dia jampi, dia baca ayat-ayat apa, jin tu lagi dia buat macam-macam. Sebenarnya dia duduk tengah stres, dia duduk susah hati. Kau tu duduk baca, ini kacau. Kalau jin yang jenis moden sikit, kita baca ayat Quran, lagi dia pun sambung baca ayat Quran. Dia kata, aku berhati, hang baca tak ingat, saya tak betul. Tu sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia nak mengganggu fokus. Dia duduk tengah rasa sakit. Kita duduk baca ruqyah, dia duduk tengah rasa sakit, maka dia duduk ganggu. Kadang-kadang bila kita jampi, dia cakap, hang pun duduk buat maksiat ke semalam, hang buat gini. Padahal jin tak tahu. Jin macam manusia, dia tak nampak, dia bohong. Bukti dia kisah Nabi Allah Sulaiman kan. Jin ni bohong, dia tak nampak. Tapi dia suka nak ganggu fokus kita, maka dia buat macam-macam. Kalau orang ajak Tok Bomoh, dia berhenti tak kat tu, dia melayan jin. Senang jin tu. Menang dah habis. Dia dah habis. Sebenarnya dia terasa. Dia kata, aku tak boleh duduk diam ni, aku kena kacau dia. Dia cuba mengganggu. Dia nampak macam hebat, tapi sebenarnya dia duduk tengah rasa. Jin ni dia lemah apabila kita duduk baca ayat-ayat dan sebagainya. Ada jin-jin macam tu lah. Jin jenis moden-moden, jin duduk bandar-bandar ni, mereka pandai, ada hafal Quran pun ada, boleh baca ayat kursi pun ada. Jin macam kita juga sama. Jin jenis-jenis ni kalau main Tok Bomoh siap, dia lari. Sebab apa? Dia tak ada bangsa jin yang dia tak suka kotak-kotak. Dia tak suka dengan kotak-kotak. Main Bomoh siap bawa dengan tulang babi dengan apa, dia lari tu. Sebab tu ada sebahagian petua orang berubat, bila jampi ayat Quran utama dia baca balik, tunggu zat masuk dalam bilik yang kencing di lantai, kita corak lantai tu. Kencing di lantai, kita corak lantai tu, kita ambil ayat yang kita corak tu, pergi dekat dia, kita tepuk kepala dia. Dia lari. Sebab dia jenis tak suka kotak. Ada yang jin jenis bangsa hutan, ni memang jin jenis kotak-kotak ni. Tu kotak-kotak tak lipat, tapi hak jenis ni kita baca ayat kursi, dia lari cepat. Jenis bangsa-bangsa ni. Jin ni ada banyak bangsa. Ada sebahagian menyebut mereka ni ada 70,000 kabilah bangsa. Di dalam 70,000 tu ada lagi banyak anak-anak buah mereka 70,000. Pak Sumit pernah sebut lagu tu. Pernah saya jumpa Pak Sumit, dia habaq lagu tu. Dia kata ada 70 bangsa. Setiap satu 70 tu ada 70,000 lagi. Mau kalau jatuh jarum dari langit ke bumi ni, jatuh ke kepala dia balik. Banyak. Jin ni bangsa yang banyak. Kita ini dengan kita ni dengan jin, kita ni hanya satu daripada 10. Mereka 10 kali ganda lebih banyak. Tapi kita campur dengan jin, satu daripada 10 binatang di muka bumi. Binatang lagi banyak. Campur jin manusia, binatang di muka bumi, 1/10 binatang dalam laut. Campur semua sekali, 1/10 malaikat langit pertama. Tak kira lagi malaikat lain gitu. Malaikat lah yang paling banyak. Ada jin ni, kita maklum semualah, jin paling mengganggu di dalam ibadah kita. Siapa yang kacau ibadah kita pun, kita panggil hal ni jin, syaitan. Dan keempat, nafsu. Keempat, nafsu yang mengganggu ibadah kita. Nafsu ni maklum, dia memang tak pernah nak ikut cakap kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini memerintah kepada kejahatan. Baik, maka berkehendak tak dapat tiada daripadanya, yakni hamba tadi, kepada yang menolakkan akan segala, menegahkan dia ini. Macam mana nak tolak empat ni? Imam Ghazali akan sebut nanti. Dan menghilangkan dia, menghilangkan yang empat ni. Dan jikalau tiada dapat ia mendatang kelepasan dan tempat aman baginya pekerjaan daripada ibadah. Jadi macam mana cara nak cari keamanan,
nak mendapat kelepasan daripada 4 benda ni, maka ketika itu dia akan berhadapan dengan aqabah yang kedua dipanggil aqabah al-awaiq. Akan Imam Ghazali ceritakan satu persatu kepada kita lah. Dia apa? Istilah. Maka menghadapkan dia di sini oleh aqabah al-awaiq namanya. Allah a'lam. Aqabah yang menceritakan kita 4 benda ni. 4 benda ni. Macam mana kita nak buang dunia daripada hati kita? Macam mana kita nak bermuamalah dengan manusia yang sentiasa mensibukkan kita di dalam ibadah. Sebab tu ulama-ulama sufi dulu, bila mana mereka nak train hati mereka, dalam permulaan ni mereka uzlah. Sebab apa uzlah? Sebab apa ada yang masuk gua dan sebagainya lah. Itu contoh zaman dulu masuk gua, kita lah tak payah masuk gua lah. Kalau nak masuk juga pergi, tak lah. Tapi zaman dulu sebahagiannya masuk dalam gua. Sebab apa? Nak jauh daripada makhluk, jauh daripada manusia yang mengganggu. Macam mana pula kita nak berlawan dengan syaitan? Syaitan ni di antara yang susah. Tapi susah-susah syaitan pun boleh lawan lagi. Syaitan susah sebab kita tak nampak dia. Lagu Covid tak? Covid tak nampak, syaitan pun tak nampak. Tapi kata ulama, syaitan ni mudah dipatahkan. Sebab syaitan ni dia punya hasutan tak kuat. Cuma dia ada hilah yang banyak. Syaitan ni kita kena tipu hilah dia tu saja. Kalau kita kenal, maka kita boleh patahkan dia. Selok belok dia, kalau kita kenal, kita boleh kalahkan dia. Cuma ramainya manusia tak kenal apa itu tipu daya syaitan. Dia tak kuat. Kalau dia hasut, kita kepak dia patah. Yang lebih kuat sekali adalah nafsu. Ini paling kuat. Sebab nafsu ini tunggangan kita. Dia bersama kita. Tidakkah jaga dia dalam kita. Sebab apa susah? Sebab 2 perkara. Nafsu ni musuh dalaman. Selalunya nak rosak satu-satu negara, hebat tu pakai musuh dalaman. Hantar orang dalam. Nafsu ni musuh dalaman. Dan nombor 2, sebab apa susah kita nak kalahkan nafsu? Sebab dia musuh yang kita sayang. Kita sayang kat nafsu kita, sebab tu kita ikut. Maka kita susah nak kalahkan dia. Dah kita cinta kepada dia, walaupun dia nak cuba tikam kita, tapi kerana kita cinta kepada dia, kita biarkan dia. Sebab tu nafsu ni susah kita nak tundukkan. Ini Imam Ghazali akan ceritakan kepada kita ni aqabah dia nanti, bagaimana bermuamalah dengan 4 benda ni. Allahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.